Assalamualaikum everyone. My name is Miono Hakimi, and today our group we will present about Semporna Sabah. Semporna is located on the southeastern coast of Sabah in Malaysia. Semporna is perfection in the form of a collection of beautiful island, just like its name, which is mean perfect in Malay. Blessed with turquoise water, sandy beach and some of the most beautiful dive sites in the world, Semporna is arguably just as breathtaking as the Maldives. If you are looking to plan a vacation to Semporna, save this pocket guide up. For the first slide is a positive impact of tourism on the environment at Semporna. They have a 3 point about positive impact of tourism on the environment that I have found. The first is the local community will accept economic and social benefit. The second is ecotourism will improve understanding and appreciation. And last is socio-economic development in surrounding area. For the first point is the local community will accept economic and social benefit. Ekopelancongan akan melibatkan komuniti tempatan dalam proses pengurusan dan perancangan sumber semula jadi, iaitu memelihara dan memeliharakan sumber alam semula jadi atau biodiversity. Dengan pelibatan dalam ekopelancongan, komuniti tempatan akan menerima faedah dari segi ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, ekopelancongan akan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat setempat. The second is ecotourism will improve understanding and appreciation. Ekopelancongan akan memperbaik pemahaman dan penghargaan pelancong terhadap kebudayaan masyarakat setempat, serta ekopelancongan juga akan menyemai nilai jati diri kepada penduduk-penduduk kampung khususnya di kawasan pendalaman. Ini dapat menggalakkan dan menguatkan lagi warisan yang ada di dalam diri mereka serta budaya-budaya yang telah diterapkan oleh mereka sejak dahulu lagi untuk dipromosikan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Semporna itu sendiri. Dan yang terakhir adalah socio-economic development in surrounding area. Pembangunan yang amat ketara yang berlaku di sekitar kepulauan di Semporna telah memberikan impak daripada aktiviti pelancongan adalah pembangunan dari segi sosioekonomi kawasan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan rancak resort-resort yang secara langsung pertumbuhan ini akan membawa kepada proses pemandaran pekan Semporna. Pertumbuhan resort yang banyak di sekitar Semporna juga dapat mempercepatkan proses kepesatan ekonomi serta dapat meningkatkan juga taraf hidup untuk penduduk-penduduk di pekan Semporna. Penduduk-penduduk di Semporna juga dapat menggunakan sumber semula jadi yang ada di sekitar tempat mereka untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. For the negative impact of tourism on the environment at Semporna, I have found two negative impact that I have in Semporna. First is fishing activities around Semporna beach area, and the second is mass tourism will affect the environment. For the first point is fishing activities around Semporna beach area. Aktiviti perikanan di sekitar kawasan tersebut dengan aktiviti penangkapan ikan menggunakan pukat dikhawatiri akan menjejaskan keindahan alam dan flora di situ dalam masa jangka panjang. Penggunaan bom ikan dan sodium oleh penduduk tempatan sebenarnya tidak kurang juga impak negatifnya kerana menyebabkan kemusnahan jangka panjang yang lebih buruk terhadap struktur dasar laut. Fenomena ini dapat dilihat melalui kerosakan tumbuh-tumbuhan karang. Terlampau banyak permintaan yang tinggi terhadap hidupan laut yang ada di sekitar kepulauan Semporna telah menyebabkan ramai dan banyak aktiviti penangkapan ikan secara haram dilakukan oleh penduduk-penduduk tempatan untuk mengaut keuntungan terhadap diri mereka sendiri. Dan ini boleh menyebabkan
kemusnahan ataupun kerosakan hidupan laut yang ada di sekitar Pulau Sempurna seperti seperti batu karang, ikan-ikan kecil yang ada di sekitar Pulau Sempurna itu juga. Okay, for the second negative impact is mass tourism will affect the environment to Sempurna. Ketiadaan sistem kumbahan dan pembuangan sampah sarap yang terancang dikhawatiri akan menjejaskan keindahan pulau-pulau di daerah Sempurna tersebut dalam jangka masa panjang. Pengusaha resort tempatan misalnya mengepam najis terus ke dalam laut dan selalunya akan terapung-apung di sekitar kawasan resort dan sekitar kawasan laut. Begitu juga dengan sampah sarap yang dibuang terus ke dalam laut dari tingkap. Keadaan ini bukan saja menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan penginap dan penyewa iaitu pelancong di sekitar kawasan tersebut, malah menyebabkan pelancong keberatan turun ke laut bermain air laut di sekitar kawasan resort. Isu pencemaran alam sekitar dan pencemaran laut ini telah lama ada dan selalunya isu ini akan timbul apabila ramai dan banyak pemilik resort lebih mengutamakan mereka punya pembangunan saja, iaitu seperti contohnya pemilik resort lebih mementingkan diorang punya keluasan tempat dan kebersihan resort mereka saja dan tidak menghiraukan kebersihan laut dan apa yang berlaku di laut. Dan serta pihak resort juga tidak selalunya menghiraukan tentang pencemaran ini dan dari sebab itu mereka tidak mengendahkan untuk melakukan sistem pembuangan sampah sarap yang terancang serta kumbahan untuk resort mereka sendiri. Dan jika perkara ini tidak diambil dengan serius, maka Pulau Sempurna yang sungguh cantik akan diancam dengan pencemaran yang banyak yang telah dilakukan oleh manusia sendiri. Serta jika perkara ini berlarutan dalam masa yang jangka panjang, Pulau Sempurna mungkin tidak akan menjadi pulau yang tercantik di antara pulau yang tercantik di Malaysia, kerana dengan pencemaran dan pembuangan sampah sarap di sekitar Pulau Sempurna ini boleh dikatakan terlampau banyak buat masa ini. Jika perkara ini diteruskan hingga ke tahun-tahun hadapan, maka Pulau Sempurna akan mengalami kemerosotan serta akan hilang keindahan mereka sendiri. Assalamualaikum and very good morning for my friend. First, I want to intro myself first. My name is Muhammad bin Asri, and today I want to talk about Sempurna Sabah, about describe the positive impact of tourism on us. First, higher job opportunity. Okay, bermaksud peluang untuk bekerja menjadi luas kerana impak yang berlaku kepada Sempurna Sabah ni yang dijadikan sebagai tempat percungan membuat satu perubahan yang begitu pesat melalui ingkar ekonomi di tempat tersebut seperti pelancongan melabur di sesuatu tempat dan boleh dijadikan lebih lagi peluang pekerjaan berlaku di Sempurna Sabah. Dan seterusnya, local can own business, maksudnya penduduk di setempat Sempurna itu boleh membuka bisnes diorang sendiri dari segi yang diperlukan. Yang kita boleh lihat di sana, Sempurna lebih kepada tempat percungan untuk orang luar datang untuk lebih kepada
menikmati alam yang semula jadi yang begitu cantik, dan peluang untuk membuka bisnes untuk penduduk setempat makin meluas kerana datangnya pendatang asing dan kita punya local people untuk bercuti di sana. Dan untuk poin yang ketiga ialah improving infrastructure of the community. Ini bermaksud kita boleh improve lagi dari segi kita punya infrastruktur di komuniti tersebut. Contohnya kita boleh buatkan sesuatu infrastruktur yang baru, kemudahan kepada pendatang, kepada local people sendiri di situ. Ia yang menjadi mudah untuk mendapatkan kita punya environment yang begitu cantik dan sempurna. Okey, di sini kita boleh dilihat ada satu chalet yang dimaksudkan ialah higher job opportunity, yang bermaksud kita membuka peluang pekerjaan kepada orang tempatan sendiri yang berada di Semuna untuk bekerja, untuk mencari pendapatan diorang sendiri. Dan kita boleh diberi peribahasakan bagaikan cedana tumbuh selepas hujan, yang bermaksudnya kembangan yang sangat pesat di satu tempat. Dan gambar seterusnya kita boleh lihat di sini, improving infrastructure of the community. Okey, di sini kita boleh lihat penambahbaikan dari segi kita punya tambah infrastruktur, dari segi kita buat resort, kita buat hard tourism, kita buat penambahan mangrove resort dan sebagainya. Okey, di sini kita boleh mengambil titik beratkan bagaimana kita nak membangunkan sesuatu tempat dengan pesat. Ini kita boleh ambil pepatah peribahasa, boleh dicakap hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Bermaksud walaupun terdapat kemewahan atau kesenangan di tempat orang, lebih baik di tempat sendiri walaupun sebuah kekurangan. Ia bermaksud lebih baik kita membina sesuatu yang memberi impact kepada tempat sendiri untuk membangunkan kita punya sesuatu menjadi income yang baik untuk semua penduduk di situ. And for describe the negative impact of tourism on host, first kita boleh lihat di sini, the safety of local people is threatened. Ia bermaksud penduduk setempat itu tempatan itu tergugat daripada keselamatan. Ia bermaksud lebih kurang bila ramainya pendatang luar dan orang yang kita tidak tahu mungkin menjadi terancam dari segi penduduk di sana, dari segi keselamatan, dari segi keselamatan yang dijaga di satu tempat itu menjadi berkurangan kerana ramainya pendatang asing yang berada di sana. Dan apa yang berlakunya menjadi peningkatan kes kita ambil kes general yang berlaku, dan menjadi tempat itu menjadi kurangnya kedatangan turis yang akan datang. Dan untuk slide yang keduanya, foreigners tourists bring which the western living value that do not suit the local taste. Ia bermaksud pendatang asing datang membawa budaya barat mereka yang tidak sama sekali kena dengan kita punya budaya. Yang boleh kita lihat di sini daripada slide yang seterusnya berkenaan dengan kita punya menjaga tempat keselamatan di sesuatu tempat, seperti tergugatnya kita punya tempat tersebut. Yang kita boleh lihat di sini satu gambar berkenaan orang membawa banner atau membawa brochure, travel is safe, jaga satu tempat daripada terancamnya daripada dari segi orang dan sebagainya. Dan peribahasa yang boleh kita ambil di sini ialah ke bukit sama didaki, ke lurah sama diturun. Ia bermaksud susah atau senang tetap kita harungi bersama.
Seterusnya slide yang boleh kita lihat di sini ialah untuk pengaruh barat yang membawa kesan buruk kepada kita punya budaya. Apa itu budaya? Budaya dari set nilai ialah kepercayaan dan tradisional yang boleh dipegang oleh kelompok tertentu orang dan diwarisi dari segi generasi ke generasi. Budaya juga berkeyakinan, kebiasaannya suka atau tidak suka, adat istiadat dan ritual belajar dari satu keluarga. Dan budaya adalah belajar bersama dan ditransmisikan nilai-nilai, keyakinan, norma dan praktik cara hidup sesuatu kelompok tertentu yang membimbing pemikiran, keputusan dan tindakan dengan cara yang bermotif. Selain itu, pengaruh budaya barat ini di kalangan masyarakat Islam kita boleh titik beratkan ialah mengenali budaya barat. Apa yang boleh kita mengenali budaya barat? Budaya barat merujuk pada budaya yang berasal dari Eropah. Istilah budaya barat digunakan sangat luas untuk merujuk pada warisan norma-norma sosial, nilai-nilai etika dan adat istiadat, keyakinan agama, sistem politik, artifak budaya khusus serta teknologi. Contoh kebudayaan barat di kalangan masyarakat Islam yang boleh kita ambil ialah memberi kesan buruk kepada masyarakat di suatu tempat seperti Sempunang Sabah ialah menjadinya kurangnya pendapatan pendapatan kepada anak-anak muda sekarang ialah akan terjadi daripada minum arak, cara pemakaian, sambutan hari perayaan yang boleh kita lihat perayaan online ni pun budak-budak pun raihkan sekali adalah hiburan daripada segi muzik, rancangan televisyen, punk, skinhead dan black metal, adab percakapan, kelab dan penguasaan ke atas internet yang kita masuk ke zaman sosial yang tidak baik untuk untuk pelapis muda yang sekarang. Okey, itu saja dari pembentangan saya dan terima kasih. Alright, my part in this presentation is I would like to talk about the role of tourism in economic development. In this part, we are divided to 3 parts, which is able to generate national income, second, more new job opportunities, and can improving the living standard of the locals. Okay, pertama sekali, able to generate national income. Apabila ramai pelancong dari luar negara maupun di dalam negara itu sendiri datang ke sini, maka mereka dapat menjana income daripada pelancong yang datang ke sini. Lebih ramai pelancong datang, lebih banyak income yang mereka boleh dapat dan mampu memberi sumbangan kepada pelancongan negara. Yang kedua, apabila tempat ini jadikan sebuah tempat pelancongan, maka akan banyak tertubuhnya peluang pekerjaan yang baru. Jadinya apabila peluang pekerjaan banyak, maka ramai orang boleh untuk memohon kerja yang telah ditawarkan. Yang ketiga, ia dapat membantu meningkatkan taraf hidup penduduk di sini. Apabila pelancong datang dan memberi banyak sumber pendapatan dan peluang pekerjaan kepada local people, maka ia dapat meningkatkan cara hidup penduduk tempatan di sinilah. Jadi itulah 3 kebaikan apabila kebaikan kepada ekonomi apabila pelancong datang melancong di sini. Macam mana mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka adalah melalui apabila peluang pekerjaan yang ditawarkan begitu banyak dan apabila pelancong yang datang ke sini terlalu ramai, maka mereka dapat menjana income dan mereka dapat mendapat gaji daripada pekerjaan yang mereka tawarkan. Jadi dengan gaji itulah mereka dapat perbaikkan
diorang meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Saya rasa itu sahaja penerangan berkaitan dengan Sempurna Sabah daripada grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum.